Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair wa qala al-imam al-Juzuli al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih al-mashhur al-musamma Bidayah al-Khairat Syawariq al-Anwar fi dhikr as-salati ala nabiyil muhtar. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manil qawiyyu fil imani bik? Maqala man amana bi wa lam yarani. Siapa yang paling kuat imannya bika? Manil qawiyyu fil imani bika? Yang beriman denganmu ya Rasulullah. Faqala man amana bi wa lam yarani. Yang paling kuat imannya ialah yang beriman kepadaku, kata Nabi. Walam yarani, dan dia tidak pernah melihat. Fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu wa sidqin fi mahabbati. Dan dia beriman kepadaku ala syauqin, dengan kerinduan dan membenarkan dan benar pada kecintaannya kepadaku. Wa alamatu zalika, apa alamatnya? Minhu, minal iman tadi, annahu yawaddu ru'yati bi jami'i ma yamlik, yaitu dia berharap dengan untuk melihatku dengan segala apa yang dia ada. Dia sanggup korbankan apa sahaja untuk bertemu dengan, untuk melihatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, bimil'il ardi dhahaba, dengan memenuhkan bumi ini dengan emas sekalipun. Bi jami'i ma yamlik, dalam riwayat yang lain sebut zalika minhu annahu yawaddu ru'yati bimil'il ardi dhahaba. So kalau dah nak melihat Nabi, perlu kepada mengeluarkan sejumlah harta sebanyak emas memenuhi dunia, sanggup dia habiskan semata-mata untuk bertemu dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perasaan ni dalam hati kita, insya-Allah khair. Kalau tidak ada, biasanya orang sukar untuk nak melakukan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ada benar imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalikal mu'minu bi haqqan. Dan ini mukmin yang benar beriman kepadaku, kata Nabi. Ini iman yang hak. La yatazalzal, tidak akan bergoncang imannya. Wal mukhlisu fi mahabbati sidqa, dan ikhlas pada kecintaannya kepadaku dengan benar. Ini ikhlasan sidqa. Jadi sidqul ikhlas, kata al-Imam Syarnubi rahimahullah, aqassu min mutlaqihi, itu lebih khusus daripada yang mutlaqil ikhlas. Sebab ada ikhlas yang sidq, ini sidqul ikhlas, ini idafatil sifah ila al-mawsuf, asalnya sidqul ikhlas. Aqassu min mutlaqi, itu lebih khusus daripada mutlaq ikhlas. Fa inna ikhlasal muqarrabin alla yara ahaduhum li nafsihi amala. Karena ikhlasnya muqarrab ini, orang yang muqarrabin, yang mendekatkan dirinya kepada Allah,
alla yara ahaduhum li nafsihi amala. Maksudnya dia tidak melihat dirinya itu ada amal. Ha? Dia tak tengok langsung dirinya ada amal. Baik. Bagi dia masih tak beramal. Pada dia dah beramal dah, pun tidak memandang dia kepada amal. Ini sidqul ikhlas. Wa qila li Rasulillah, jadi yang akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang ada syauq kepada Nabi, yang ada rindu kepada Nabi, yang dia sanggup habiskan harta dunia dia sekalipun. Kalaupun ditakdirkan hartanya ataupun misal panggil apa? Dia punya jumlah harta tersebut khimahnya mil'il ardi zahaban, memenuhi bumi ini dengan emas sekalipun, dia sanggup korbankan demi semata-mata untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini mubayyinun limaziyatil imani bil ghaib, menerangkan kepada kita kedudukan iman dengan perkara yang ghaib, allati la tunalu illa bil jiddi wal ijtihad, yang tidak akan diperolehi melainkan dengan sungguh-sungguh. Wa hiya la taqtadi al afdaliyata min kulli wajhin, dan dia tidak menunjukkan afdaliyah. Maksudnya kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manil qawi, ditanya kepada Nabi manil qawi fil imani bi, wa qala man amana bi wa lam yarani, yang beriman kepadaku tak pernah melihatku, fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu wa sidqin fi mahabbati. Jadi beriman dengan Nabi dengan rindu dan juga karena kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah ini bermakna orang yang tidak pernah melihat Nabi, yang datang setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik daripada sahabat Nabi? Nabi sebut manil qawi, ditanya siapa yang lebih kuat imannya, maka disebut orang yang tidak pernah melihatku, kata Nabi. Jadi kata ulama, mana faham tu? Al-afdaliyah la taqtadi al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Faham? Ini dia punya kaedah. Disebut wa hiya la taqtadi al-afdaliyah min kulli wajhin. Maksudnya kerana al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Seperti Syekh sebut pada mula, inna hadzal hadis mubayyanun limaziyatil iman. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang maziyah ataupun kelebihan, kedudukan, perbezaan iman dengan ghaib dibandingkan dengan orang yang melihat depan mata. Tetapi maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Perbezaan tidak menyebabkan orang menjadi afdal. Contoh, zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan zaman kita ataupun zaman yang mutaakhir selepas zaman Rasulullah, lebih banyak karamat di kalangan para tabi'in, tabi'in. Betul tidak? Kalau kita baca dalam Jami' Karamatil Awliya, banyak yang berlakunya karamat ni kepada siapa? Kepada golongan tabi'in dan tabi'in dan wa man ba'dahum, yang datang selepas daripada tabi'in dan tabi'in. Betul kan? Dan pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak banyak pula kita dengar mereka ada karamat. Jadi adakah bermakna di sini golongan yang datang selepas zaman sahabat itu lebih afdal daripada para sahabat? Karena ada kelebihan ini yang membezakan mereka dan punya maziyah yang tertentu. Maka kaedah ulama sebut al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Ingat, al-maziyah itu la taqtadi al-afdaliyata. Dia akan menunjukkan kepada afdaliyah. Yang itu senang. Sahabat Nabi dengan sebahagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi a'immah kibar ini kemungkinan lebih alim di kalangan daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang peniaga, ada yang pekebun, ada yang orang biasa, yang tidak ma'ruf. Faham?
Cuma mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat juga ada yang mujtahid, ada yang ghair mujtahid. Nah, ada yang mujtahid dan ada yang tidak mujtahid. Dan kemungkinan untuk kita katakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lebih alim daripada sebahagian sahabat yang di bawah kedudukan para sahabat yang mujtahid. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Tapi adakah ini bermakna Imam Syafi'i lebih mulia daripada sahabat Nabi yang paling rendah? Al-afdaliyah, al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Nah, itu Ustaz. Faham? Lebihnya pada suatu perkara tersebut, bezanya dia dengan perkara tersebut ataupun diberikan kelebihan, tidak memberi maksud kata dia akan menjadi lebih afdal daripada yang lebih afdal daripada. Al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis ni berkenaan dengan orang yang kuat imannya, yang tidak pernah melihat Nabi dan kemudian mereka beriman dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini tidak menjadi maksud bahawa mereka lebih mulia daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fala tunafi bainahu wa bainal hadis, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Ini tidaklah ini bercanggah dengan hadis yang terbaik di kalangan kalian adalah pada kurunku, dan kemudian yang mengikuti selepas mereka, dan kemudian yang mengikuti selepas mereka. Yani kurun para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Boleh. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ara'aita salatal musallin 'alaika mimman ghaba 'anka." Ara'aita salatal musallin, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adakah kamu memandang ya Rasulullah? Minta maaf. Ini ara'aita di sini ai akhbirni an hali salatil musallina alaihi. Sebab ara'aita di sini maksudnya akhbirni. Maklumkan, khabarkan kepadaku ya Rasulullah berkenaan dengan hal keadaan salawat orang yang bersalawat ke atasmu ya Rasul. Ya Rasulullah. Ara'aita salatal musallin alaika, ke atasmu ya Rasulullah. Mimman ghaba anka, yakni yang tidak pernah melihatmu ya Rasulullah. Ghaba anka. Ai fi hayati, yakni tidak ada ketika kamu hidup, mereka tidak pernah bertemu dengan. Wa man ya'ti ba'dak, dan juga yang datang selepasmu. Ataupun ghaba anka maksudnya yang tidak ada di depanmu pada waktu itu. Boleh juga. Dan yang datang setelahmu nanti ya Rasulullah. Ma haluhu ma 'indak, dan apa hal keadaan mereka nanti? Yakni yang ghaba anka wa man ya'ti ba'dak. Nah, 'indaka, di sisimu ya Rasulullah. Faqala, ingat nanti dalam apa ni? Bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok para sahabat bila bicara dengan Nabi dengan ka. Indan. Nah, kemudian banyak digunakan dhamir ka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak? Jadi anta digunakan kepada Nabi, anta dan sebagainya. Bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, digunakan anta. Baik, ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang mereka walaupun tidak dilihat pada perkataan mereka, karena adab mereka lebih daripada itu lagi kepada Nabi. Dan itu sesuai dengan zaman pada waktu tersebut. Tapi zaman berubah. Zaman sekarang tak boleh lagi kita gunakan dengan guru kita, dengan orang yang lebih tua daripada kita, dengan perkataan anta. Faham? Kalau guru kamu hantar doa kepada kamu, barakallahu fi, kamu tak disebut wa iyyak. La, wa iyyakum. Kena guna kum. Kalau jumpa pula tadi sembang dengan ustaz, anta sihat ustaz? Guna anta. Tak. Antum sihat? Antum. Guna antum, jangan guna anta lagi. Faham? Kenapa? Perkataan anta tadi terus pada zaman sekarang ni dah jadi aib bila mana bicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jangan guna ka, jangan guna dengan anta. Guna kum dengan antum, dengan orang yang kita hormati. Faham? Jadi kita katalah sahabat dengan Nabi pun guna anta, antum, anta dengan ka ya. Kita pula nak tukar benda tersebut. Tak, setiap zaman dia ada penggunaannya pada waktu itu. Kita bercakap dengan orang tua-tua, dengan masyayikh kita, diguna perkataan ka dan juga anta, maka pada waktu tersebut akan nampak keras.
nampak keras dan kemudian tidak comel dengan dia punya takbir kalimah pada waktu itu. Baik. Maka ditanya kepada Nabi, mahaluhu ma'indak. Apa hal keadaan mereka ini? yakni dua kelompok ini, yakni mimman ghaba anka wa man ya'ti ba'daka, di sisimu ya Rasulullah. Faqala asma'u salata ahli mahabbati. Ini asma'u bila wasitatin. Baik, ini disyarahkan oleh al-Imam Syarnubi radhiyallahu taala anhu dalam kitab dia kata bila wasitah walau kana al-musalli ba'idan li'anna al-mahabbata tuqarribu al-ba'ida qurban ma'nawiyya. Karena mahabbah ini menyebabkan seorang tadi berhampir dengan orang yang dia kasihi tersebut dengan penghampiran yang maknawi. Kita sebut sebelum ni kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa ramai yang dekat tapi dia jauh. Berapa ramai yang jauh tapi dia dekat. Faham? Kita jauh daripada Nabi SAW, kita di Mesir, kita di Malaysia. Kita duduk di belah timur sana, hujung timur. Nabi kita Muhammad SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Atau kita keluar daripada bumi sekalipun, jauh kita dengan Nabi, tapi hati kita dekat dengan Nabi SAW, maka kita dikira dekat pada waktu itu. Berapa ramai yang dekat dengan Nabi SAW, yang berada di depan Nabi, tapi tidak beradab dengan Nabi SAW. Ini disebutkan min qaribin baik. Ramai yang dekat tapi dia jauh. Kita kadang melihat seorang dengan seseorang yang lain, kita melihat dengan keadaan kita tak kenal dia dan jauh kita daripada dia, makin kita dekat dengan dia. Kita kasih dengan seorang guru ni. Kemudian kita nak menghampir diri kepada dia tapi tak mampu. Kita tengok dari jauh ya. Dan kemudian jadi kasih kita kepada dia. Likam bin ba'idin qarib. Dan bila kita hampir dengan dia, kita dekat dengan dia, kita baik dengan dia, kita kenal perangai dia, maka kita tahu dia manusia. Ha? Kita tahu dia manusia biasa. Dia juga ada benda yang kurang, ada yang lebihnya, ada yang kurangnya dan sebagainya. Ha? Maka dia akan jadi kamin qaribin baik. Orang yang dekat, kemudian dia makin jadi jauh. Isteri sebelum kahwin dengan suami dia, perempuan sebelum bertemu dengan lelaki yang dia kasih. Kemudian akhirnya mereka bercinta dan kemudian berkahwin. Dan bila dah berkahwin, baru dia kenal rupanya hak dia cinta dulu ni indah khabar daripada Allah. Apa ni? Sama'uka bil mu'aidi khairun min an tara. Itu masal Arab. Sama'uka bil mu'aidi khairun min an tara. Mu'aidi salah seorang ni masal Arab. Al-masal la yataghayyar. Masal tidak boleh diubah. Ditukar masal. Macam kita alam menyelup perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Tak boleh ubah. Diubah pula alam menyelup perkasan biar sampai tenggelam dengan pala-pala tadi. Boleh macam tu. Dah orang buat dah masal dia, ubah apa? Al-masal la yataghayyar. Ini kaedah. Ha? Jadi bila disebut sama'uka bil mu'aidi khairun min an tarah, maknanya daripada dah khabar daripada rupa. Maksudnya kalau tengok rupa dengan dengar khabar gah bukan main lagi. Tapi tengok, ya Rabb. Kalau tak tengok tak apa. Ada yang berlaku pada Mu'aidi. Mu'aidi dia terlibat dalam perang. Dan kemudian dia ada menyebabkan berlakunya kemenangan kepada tentera. Tadi disebabkan kerana bantuan dia. Akhirnya nama dia tersebar di seluruh pelosok negara. Dan khalifah ingin temu dengan dia. Ingat kata dia ni orang yang gagah, orang yang hebat, kata. Akhirnya jumpa. Ya. Muka huduh. Tak handsome langsung. Maksud tak ada gaya seorang tentera yang hebat. Maka raja kata apa? Sama'uka bil mu'aidi khairun min anta. Nampak? Kamu dengar cerita tentang dia lebih baik pada kamu tengok. Ha? Jadi, kalau tak tengok tak apa lagi. Terus akan jadi kagum. Bila tengok, hilang kagum. Hanya kerana melihat zahir dia. Jadi macam tu kita dengan seorang. Jadi masa sebelum kenal, nampak pada jauh tu supaya tak ada orang lain lah. Kentuk daripada jauh pun wangi ni duk rasa. Ataupun dia fikir mesti tak berak dia ni. Laki bodoh. Macam tu juga kan.
Tengok perempuan comel sikit ya. Kata dia ni tak pernah berak kau katanya. Sebab muka lawa sangat. Mesti tak pernah berak ni. Macam malaikat dah. Nah, tak berak, tak kencing apa semua. Macam tu dia punya otak ni. Lepas kahwin, ya Allah. Busuk nak mampu kan. Kentutnya bau 2 kilometer. Baik. Sebab tu bila dah dekat, tahu kata ni orang. Ni manusia biasa. Dan kemudian manusia ni dia ada zallat dia. Dia ada dia punya tempat-tempat yang gelincir dia. Dia tahu di mana, oh ini rupanya kelemahan dia, ini kata. Tapi kalau orang ni dia kasih dengan hatinya yang tulus, dia tak akan melihat pada semua perkara tersebut. Faham? Baik. Jadi Nabi kata, asma'u, sebut oleh Syekh Syarnubi, bila wasitatin, tanpa wasitah. Maksud aku dengar tanpa wasitah. Di sini, dalam sebahagian hadis menyebutkan bahawa orang-orang yang berselawat kepada Nabi daripada jauh, yang bukan berada dalam Madinah Al-Munawwarah, ini akan disampaikan melalui perantaraan malaikat yang akan sampai. Ada hadis yang menyebutkan perkara tersebut. Jadi dalam Zaqair Qudusiyah karangan Al-Imam Abdul Hamid Al-Qudus, dalam Zaqair Qudusiyah disebutkan tentang perkara ini. Dibezakan antara orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah dengan orang yang berada di luar Madinah Al-Munawwarah. Berada di Madinah Al-Munawwarah, mereka akan mendengar, bila mereka berselawat kepada Nabi SAW, akan terus didengar oleh Nabi bila wasit. Ini kelebihan orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Manakala yang di luar Madinah Munawwarah, ini kalau berselawat kepada Nabi akan disampaikan oleh perantaraan malaikat yang khusus, yang akan menyampaikan selawat tadi kepada baginda Rasul SAW. Tapi dengan perkataan Al-Imam Syarnubi, cakap ini adalah mutlak. Yani disampaikan terus tanpa wasitah. Walau kana al-musalli ba'idan. Walaupun yang berselawat tadi jauh daripada Nabi. Kenapa? Li'anna al-mahabbata tuqarribul ba'ida qurban ma'nawiyyah. Karena mahabbah itu mendekatkan yang jauh dengan dekat yang maknawi. Dan kemudian wa tu'radu 'alayya salatu ghairihim 'arda. Makna tu'radu maksudnya diperlihatkan. Makna kepada aku salatu ghairihim. Ini selawat. Baik. Yang ni sebenarnya mensyarahkan balik kalam Al-Imam Abdul Hamid Qudus. La. Yang ini tidak kait dengan tidak kait dengan qurb dengan baik. Qurbun dengan bu'dun. Ini masalah qurbun maknawi dengan bu'dun maknawi. Jadi Syekh kata di sini, asma'u salata ahli mahabbati wa a'rifu. Ini orang yang berselawat kepada Nabi ini dan mereka ni ahlu mahabbah, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengenal mereka wa a'rifu. Dan riwayat sebut kata wa tersebutkan sekali kerana bila malaikat sampaikan. Ni kalau kata ni ahlu mahabbati, Nabi dengar terus. Wa tu'radu 'alayya salatu ghairihim 'arda. Tapi salawat orang yang laisa min ahli mahabbati, nah, maksudnya ghairihim itu ghairi ahli mahabbah, yang bukan ahli mahabbah, maka selawat juga akan diterima sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil menunjukkan bahawa selawat diterima secara mutlak, walaupun yang berselawat tersebut bukan daripada ahli mahabbah. Karena sebab dia ada ahli mahabbah, memang hatinya memang dia berselawat tadi kerana cinta kepada Nabi. Ada yang berselawat kerana kemungkinan jadi kewajipan bagi dia. Ya. Kalau tak buat nanti tak sah amalan dia tersebut. Solat, dalam solat kita selawat kepada Nabi SAW. Adakah selawat tak disampaikan kepada Nabi? Tak disampaikan kepada Nabi. Dalam solat kan ada selawat kepada Nabi, dan selawat kepada Nabi adalah rukun qauli dalam solat. Kalau tak selawat, tak sah sembahyang kita. Maka dia selawat. Selawat tadi kerana apa? Kerana wajib. Ni rukun tak ditinggal. Faham? Sampai tak kepada Nabi? Dia disampaikan. Tu'radu 'alayya. Disampaikan kepada Nabi melalui perantaraan. Diperlihatkan saja. Tapi kalau yang ahli mahabbah, Nabi kenal. Nabi tahu tu. Dan Nabi kenal dia. Dia berselawat tadi. Atau orang yang nak berselawat kepada Nabi, kena hadir perasaan tadi. Perasaan ahli mahabbah kepada Nabi SAW. Syauqan kepada Nabi SAW.
rindu kepada Nabi. Jadi kita tak sebut tentang Nabi SAW. Nabi sebut kita selalu. Dalam hadis yang kita sebut sebelum ni kita dah cerita. Dalam Jami' Saghir ada sebut seorang yang berdengung telinganya. Ya. Maka kata Nabi SAW, yang berdengung telinganya, maka selawatlah kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Karena namanya sedang disebut fi mala'il a'la. Orang yang berdengung telinganya tiba-tiba, ini telah disebut namanya di mala'il a'la. Dan disyarahkan oleh Al-Imam Al-Azizi, disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir dengan kitab Imam Azizi, syarah kepada Jami' Saghir, mengatakan bahawa siapa yang menyebutkan fi mala'il a'la tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul yang sedang menyebutkan beliau, nama beliau tadi di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingat kita. Nabi ingat kita, dan kemudian bukan sahaja kita aja, ayah kita sekali disebut. Atau disebut dalam riwayat, siapa yang berselawat kepada Nabi, hakikatnya dia telah melakukan birru al-walid. Birrul walid. Dia telah melakukan kebaikan kepada bapa. Kenapa? Karena ketika dia berselawat kepada Nabi, maka disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan. Fulan ibnu fulan, disebutkan dengan nama pak dia sekali, telah berselawat kepada, maka disebut nama pak dia. Maka dikenal bapa sekali, termasuk dengan yang berselawat. Faham? Jadi itu termasuk birrul walid, melakukan kebaikan kepada bapa. Jadi jangan abaikan, khususnya pada hari Jumaat. Dan lebih-lebih lagi kena banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu a'lam.